Selamat sejahtera kepada Dr. Rama. Kumpulan kami terdiri daripada Chin Jinghui, Chin Jiahui dan Gana Soundry ingin membentangkan tugasan 3 iaitu perbezaan antara tanda baca koma dan titik koma dalam undang-undang. Kami akan meneliti aspek penggunaan perbezaan, contoh betul dan salah dan kesimpulan bagi koma dan titik koma. Pertama sekali ialah aspek penggunaan tanda baca koma dan titik koma dalam bahasa Melayu. Tanda baca koma memisahkan unsur-unsur kata dan yang berturutan, unsur nombor yang berturutan, pembilangan dan pengulangan dan kata atau ucapan yang diulang. Sebagai contoh, saya membeli kertas koma, pensel koma dan pembaris nota. Seterusnya, tanda baca koma membantu dalam pemisahan beberapa ayat setara, kata hubung tak setara atau pertentangan fakta daripada ayat induk. Sebagai contoh, Ali ingin membeli sebatang pensel koma, tetapi dia tidak membawa wang hari ini. Nota. Tanda baca koma juga membantu dalam pemisahan baris-baris pantun dan baris-baris syair. Contohnya, inilah kisah berjaya mulia koma, mendidik mengajar selagi terdaya koma, ibarat lilin memberi cahaya koma, bukan balasan harta pintarnya titik nota. Tanda baca koma memisahkan klausa komplimen yang mendahului ayat induk dalam ayat songsang, klausa keterangan musabab, syarat, waktu, bertentangan, harapan, cara, alat atau gaya yang mendahului ayat induk. Contohnya, kerana sibuk, koma, dia lupa akan janjinya kepada kamu nota. Seterusnya, tanda baca koma memisahkan bahagian awal ayat dengan petikan langsung serta kata seru di hadapan ayat induk. Contohnya, wah, koma, indahnya tempat kamu, nota. Bukan itu saja, koma juga memisahkan nama khas atau judul pendahuluan lain di pangkal ayat induk dan memisahkan ayat induk daripada judul pendahuluan di ayat akhir ayat. Contohnya, yang arif, koma. Apakah keputusan kamu terhadap kes ini? Tanda baca koma boleh menunjukkan ada perkataan yang telah dihilangkan. Ia juga memisahkan baris-baris dalam alamat surat menyurat. Sebagai contoh, Tokyo, koma, Jepun, nota. Bagi tanda baca titik koma, ia dapat memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara dan dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Boleh nampak dari slide ini ialah contoh klausa yang menggunakan tanda baca titik koma. Penggunaan di akhir pula digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian pemerincian dalam ayat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, saya ingin memberi apel, orange, pisang, titik koma, pensel, pembaris, buku tulisan, titik koma, baju, seluar, tuala, nota. Seterusnya ialah perbezaan antara koma dan titik koma. Tanda koma lebih difokuskan dalam penggunaan pemisahan tidak kira antara unsur kata, unsur nombor, pembilangan kata atau ungkapan. Manakala titik koma digunakan dalam pemisahan antara bahagian-bahagian pemerincian dalam ayat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda koma digunakan dalam baris-baris pantun dan baris-baris syair, manakala titik koma digunakan dalam penerangan perincian yang berupa klausa. Penggunaan bagi tanda koma ini cuma untuk memisah dan menunjukkan kesepaduannya dalam sebuah syair dan pantun, tetapi titik koma digunakan dalam perincian berupa klausa pula menunjukkan yang mana sama ada semua syarat di klausa-klausa perlu atau tidak perlu dicapai. Selain itu, tanda koma boleh memisahkan sebahagian besar kata atau tata bahasa dalam sebuah ayat, namun titik koma cuma digunakan dalam pemisahan tertentu. Contohnya, titik koma membantu untuk dijadikan pemisahan apabila ayat sejenis dan setara. Jika ayat ini tidak sejenis dan tidak setara, maka tidak boleh dipisah melalui tanda titik koma. Sebaliknya, tanda koma boleh digunakan. Contoh penggunaan betul dan salah koma dan titik koma dalam undang-undang. Pertama sekali kita lihat pada Seksyen 47 1 Akta Pendidikan 1996 membolehkan maktab perguruan mengadakan kursus peringkat ijazah koma, diploma atau sijil dan
mengadakan program kerjasama dengan universiti atau institusi pendidikan lain. Tanda baca koma di dalam seksyen ini terletak di antara perkataan ijazah dan diploma. Penggunaan koma di sini adalah tepat dan ia adalah unsur pemisah bagi menunjukkan bahawa ijazah dan diploma adalah dua kelayakan yang berbeza. Seterusnya, dalam seksyen 13.1 Akta Rahsia Rasmi 1972, jika seseorang yang mengetahui koma atau ada alasan yang munasabah bagi mengesyaki bahawa seseorang lain hampir hendak melakukan atau telah melakukan sesuatu kesalahan di bawah Akta Melindungi Orang Lain itu, tanda baca koma di dalam seksyen ini bukan terletak di bahagian belakang kata kerja mengetahui, ia terletak di hadapan atau yang merupakan kata hubung setara. Oleh itu, penggunaan tanda baca koma di hadapan frasa ini tidak tepat. Dalam kes Ali Yasab bin Hamid dan Hassan lawan Ketua Polis Kuala Lumpur dan lain-lain, identiti pegawai dalam kes ini tidak menjadi persoalan koma sama ada dari segi undang-undang atau dari segi keterangan. Penggunaan tanda koma dalam ayat ini adalah tepat kerana ia berfungsi untuk memisahkan kata hubung tak setara atau pertentangan fakta daripada ayat induk. Manakala dalam seksyen 13.1 Akta Rahsia Rasmi 1972, jika seseorang yang mengetahui atau ada alasan munasabah bagi mengesyaki bahawa seseorang lain hampir hendak melakukan atau telah melakukan sesuatu kesalahan di bawah Akta Melindungi Orang Lain itu, titik koma, atau membenarkan orang dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun tetapi tidak melebihi 7 tahun. Tanda baca titik koma di dalam seksyen ini terletak di belakang perkataan itu. Selain itu, ia juga terletak di hadapan atau yang merupakan kata hubung. Tanda baca titik koma boleh juga dipakai sebagai pengganti kata penghubung. Oleh itu, penggunaan tanda baca titik koma di hadapan atau adalah tepat. Dalam seksyen 112.1a Akta Pengangkutan Jalan 1987 diperuntukkan bahawa mana-mana orang yang telah melakukan atau disyaki dalam melakukan suatu kesalahan terhadap seksyen 41 titik koma 42 titik koma 44 titik koma 45 titik koma 40A atau 50. Tanda baca titik koma dalam seksyen ini terletak di belakang beberapa nombor iaitu nombor 41, 42, 44 dan 45. Penggunaan tanda titik koma di belakang nombor-nombor tersebut adalah tidak tepat kerana tanda titik koma digunakan untuk memisah antara bahagian setara dalam ayat majmuk. Oleh itu, tanda titik koma tersebut adalah tidak tepat. Kesimpulannya, tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda koma biasanya dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilangan. Manakala, tanda titik koma pula digunakan sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan satu ayat setara dengan ayat setara yang lain dalam ayat majmuk. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.